Sabar meninggalkan larangan Allah bukan senang. Dah biasa main nombor, tiba-tiba tak boleh nombor, rasa lain macam. Anak kau berapa orang? 3 orang. Kau 6. Kau belum ada rezeki lagi. Kau baru 5. 3605. Kono pula tu. Kono satu hal, belanja AJK masjid daerah Raub kau ajar. Contohlah kan. Yang imam lah sangka baik kan. Contohlah. Benda ni tak ada lah kat sini, di tempat lain. Jadi bila dia nak main tu, ada orang tegur dia. Kan? Dia sabar untuk meninggalkan larangan Allah kan. Dia dah berhenti, aku tak nak main ni, dah cukup lah. Aku tak nak main, dah cukup lah. Tiba-tiba kawan-kawan cakap, alah sekali lagi, ini confirm kena punya. Ya, hadiah 100,000. Gila kau. Itu second prize tu 100,000. Ya. Tak apalah, last. Nampak? Itu sebab dia kena sabar tu. Kalau pun kawan dia ajak, tak apalah, pergilah kau. Aku doakan mudah-mudahan kau pun berubah. Macam tu ha. Ya, dia kena sabar. Bukan senang. Macam dah biasa mengumpat kan. Kawan-kawan tengah mengumpat ni, cerita kau dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan buat tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan datang kuasa, balang bergerak aktiviti masjid, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga pada hari. Jadi malam ni kita akan berkongsi dengan satu topik berbahagia. Hidup ni kita nak kerja, jangan nak kerja kayu. Hidup jangan nak kerja senang duit, senang harta. Tapi kerjalah bahagia. Kalau satu hari nanti kita akan senang, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Maka malam ini kita bincangkan topik bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kan? Kalau cerita sebut semoga berbahagia di dunia dan di akhirat. Kerana sebut dah biasa sebut kan. Tapi pemahamannya adalah sebaliknya. Setiap manusia semuanya nakkan kehidupan yang berbahagia, baik di dunia maupun akhirat. Bagi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah merupakan panduan setiap mukmin untuk menuju kepada kehidupan yang bahagia. Disebut Quran dan Sunnah, maknanya hidup kita ni semuanya berpanduan. Berpandulah, bukan kata main belasah kan. Hidup kita ni mesti ada peraturan. Sebenarnya disebut Nabi-Nabi, dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Ada peraturan, ada syariat yang kita kena ikut. Itu yang macam penjara tu. Tapi pada orang kafir, dunia ni syurga pada dia. Kan? Sebab suka-suka hati dia lah, dia nak buat macam mana pun kan. Tapi kita ni banyak peraturan. Itu sebabnya kebebasan sebenar bagi orang mukmin adalah kematian. Bila dia dah mati, tak ada peraturan lah. Kan? Tapi masa hidup adalah peraturan-peraturan yang kita kena ikut, yang perlu kita patuhi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apa maksud penjaga? Penjaga lah, maknanya ada sekatan itu. Kalau dari segi tempat duduknya, tempat tidurnya, kat mana setakat mana dia boleh keluar, ke mana dia boleh jalan, ke mana setakat mana dia boleh makan, apa yang dihidangkan. Tak boleh banyak cerita kan? Bukan semua benda dia boleh belasah kan? Sampai apa benda kita boleh cakap, apa benda yang kita boleh buat. Duduk dalam penjara boleh minta lauk yang sesuka hati kita, tak apa dah kan.
Boleh cakap dengan pegawai penjara tu, saya nak nasi lu ayam, kalau boleh nak kepak ya. Cuba lah buat. Memang tak dapat tuan-tuan. Jadi mana semuanya ada peraturan. Maka asas rahsia dalam menuju kehidupan yang bahagia, sama ada di dunia ataupun akhirat, adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini mengandungi pedoman hidup manusia di dunia. Tak kira lah apa juga dalam kehidupan kita, semuanya ada dalam Quran. Itu utama, termasuklah juga isu yang diviralkan kan, Sul orang kata kan, masalah Samsul 2-3 hari 2-3 minggu ni kan, heboh Samsul debat pun kono, Samsul raw pun kena, tak pasal-pasal aja kan. Tapi nak beritahu semuanya ada tak garis panduannya dan Quran? Ada. Kalau rasa-rasa tersesat, baiklah cari balik Quran dengan Sunnah. Apa kalau Nabi, apa Nabi buat, macam tu kan. Apa Nabi bagi tak panduan dia? Ada tak? Ada kan. Kita dalam bab rumah tangga, cek balik apa yang kita kurang, apa yang kita lemah, apa yang kita tak buat, kena semak balik. Kadang-kadang dalam rumah tangga benda basic kita tak jaga kan. Kadang-kadang lah, tak kisahlah mana-mana keluarga pun. Kalau kita tengok statistik dalam negara kita ni, dalam bab perceraian, kebanyakan pasangan bercerai-berai ni, salah satunya adalah, yang paling utama adalah bila tak jaga tiang agama. Bila tak jaga tiang agama, tiang rumah tangga lebih lagi lah uhara. Tiang agama apa dia? Solat. Solat bukan kata dia tak solat jemaah, memang tak solat dalam rumah. Jadi macam mana nak jaga, macam mana nak jaga keamanan dalam rumah tangga dia. Jadi kitab Al-Quran ini mengandungi pedoman hidup manusia di dunia. Maka bagi sesiapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dadanya akan sentiasa lapang dan bersinar penuh dengan petunjuk dan cahaya kebahagiaan. Penuh dengan petunjuk dan sinar kebahagiaan. Petunjuk, orang kita ni dia lain sikit. Kalau dia tak buat satu benda kebaikan tu, kadang-kadang orang tanya, kenapa kau tak buat ini? Belum dapat petunjuk. Kenapa kau tak pergi Mekah lagi? Duit banyak, harta banyak, apa tak pergi Mekah? Belum dapat petunjuk. Ataupun ayat orang Pahang sebut belum sampai seru. Belum sampai seru, dia kata. Belum dapat petunjuk. Apa maksud orang Melayu? Bukan Islam tau. Apa maksud orang Melayu cakap belum sampai seru? Kereta aksiden terbalik, dia selamat. Makna petunjuk. Seru dah sampai, suruh berubah. Rumah terbakar, dia seorang terselamat, itu pun petunjuk, seru. Pergi camping 5 orang berenang dekat dalam tu, seorang je timbul, yang lain tak timbul, dah mati yang lain tu. Contoh, dia terselamat. Itu fahaman yang salah. Mujur terselamat, baik mampu tahu, langsung tak ada apa kan. Itu cerita dah. Jadi jangan nak tunggu tu. Kalau orang cakap belum dapat petunjuk, kenapa kau ni tak tutup aurat ni? Kau masih lagi mendedah ke aurat kau. Kenapa kau tak pakai tudung? Tutuplah aurat kau ni. Kan? Orang tanya, belum dapat petunjuk. Maka kalau dia cakap belum dapat petunjuk, soalan, tidak cukupkah Al-Quran dan Al-Hadis menjadi petunjuk kepada kita? Jadi jangan tunggu, pergi cari. Jangan tunggu, carilah petunjuk. Hidup dalam dunia ni, kejar 3 perkara. Yang pertama, kejarlah apa yang disebut sebagai hidayah. Hidayah supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi masjid rasa lain macam, pergi disko kan, pergi karaoke tak ada masalah, tak adalah rasa janggal kan, macam dah biasa je. Wahal pergi jarang-jarang kan, macam tu. Macam mana? Pergi masjid ni takut nanti orang cakap macam-macam, orang cakap dia tiba-tiba nak jadi baik, dia takut orang cakap dia ni mat masjid, dia takut orang cakap dia ni alim, dia takut, dia lagi rela panggil dia ni mat sosial, dia lagi suka. Kan pelik tu. Benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Itu pertama, hidayah. Yang kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kalau tak ada keampunan,
maka sia-sialah hidup kita. Kan? Nabi kata suruhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Melainkan siapa yang datang malam ni yakin dan percaya, InsyaAllah Ustaz, setakat tahun 2022 belum ada dosa lagi. Tolong katakan. Tak ada mana dah kan. Semua confirm ada dosa-dosa kita termengumpat, tercakap, terkutuk. Nak pula pilihan raya. Berkilo-kilo dia balun kawan. Contoh Okey, sedikit maklumat. Iklan. Kereta kancil WMH 2620 alam berbunyi. Kereta kancil WMH 2620 alamnya berbunyi. Tolong tengok kan, kejap-kejap kan balik kan dah padam tali start kita. Tolong cek. Okey, jadi makna kata yang kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah. Minta ampun pada Allah banyak-banyak. Kan? Cara apa? Cara adalah dengan istighfar. Dan yang ketiga, kejarlah apa disebut sebagai rahmah. Nak dapat rahmah daripada Allah ni, dapat rahmat, sebab rahmah ni lah, rahmat ni merupakan tiket untuk masuk syurga. Dan nak dapat rahmat pada Allah ni tak ada cara lain, beribadahlah sebanyak-banyaknya. Jadi kenalah beribadah. Dalam jalan beribadah tu, dalam mencapai kesempurnaan ibadah, ada 4 ciri yang kita kena tahu. Pertama, mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu, tak boleh main ikut-ikut aja. Kedua, mestilah dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan ganjaran yang sewajarnya. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Semayang-semayang nama ekor laju macam mana? Kan, semayang-semayang mengumpat, boleh tahan. Contoh. Jadi sepatutnya ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Jadi nak capai kebahagiaan, nak dapat cahaya sinar kebahagiaan, itulah dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Setiap yang Allah perintahkan kepada manusia, ianya bernilai pahala yang merupakan suatu yang mampu membuat hati seorang berada dalam bahaya dan sentiasa berada dalam keadaan tenang. Maknanya perintah Allah tu semua bernilai pahala. Kalau Allah Ta'ala suruh buat, pahala. Allah Ta'ala suruh kita tinggalkan pun dapat pahala. Dalam mengejar kebahagiaan hidup dunia akhirat, sebagai manusia kita mestilah memperbanyakkan perbuatan yang mendatangkan pahala kepada kita. Jauhi larangan Allah, dan saya kita akan hidup dalam keadaan yang tenang dan bahagia. Maknanya ini berkaitan dengan konsep sabar. Sabar dalam Islam ni ada 3. Dalam kitab Mukasyfatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali menggambarkan sabar itu ada 3 peringkat. Sabar yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah, yang mana akan digunakan 300 tingkatan darjat pahala. Di mana di antara 1 derajat itu adalah keluasannya adalah antara langit dan bumi. Bayangkan 300 tingkatan darjat pahala, iaitu sabar untuk melaksanakan perintah Allah, bukan senang. Nak datang masjid malam ni bukan senang kan, hujan lah, itulah, lepas itu masuk pula parking penuh pula, terasa nak balik dah masa tu. Macam tu lah kan. Contoh kan, sabar untuk taat perintah Allah. Nak sembahyang berjemaah ni, nak sembahyang berjemaah sampai nak parking semua jauh pula daripada parking nak berjalan, kena sabar lagi tu. Nampak tak? Contoh lah. Tapi pada orang yang tak sabar, balik lepak kat kedai tom yum tu. Lepak kat kedai tom yum tu makan puas hati aku dia. Contoh kan. Jadi maknanya kena sabar untuk taat perintah Allah. Yang kedua, mendapat 600 tingkatan darjat pahala, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Sabar meninggalkan larangan Allah bukan senang. Dah biasa main nombor, tiba-tiba tak main nombor, rasa lain macam. Anak kau berapa orang? 3 orang. Kau 6. Kau belum ada rezeki lagi. Kau baru 5. 3605. Kono pula tu. Kono satu hal, belanja AJK masjid daerah Raub kurang ajar. Contohlah kan.
Yang imam lah sangka baik ya kan. Contoh lah, benda ni tak ada lah kat sini, di tempat lain. Jadi bila dia nak main tu, ada orang tegur dia, kan, dia sabar untuk meninggalkan dengan Allah kan. Dia dah berhenti, aku tak nak main ni, dah cukup lah, aku tak nak main, dah cukup lah. Tiba-tiba kawan-kawan cakap, alah sekali lagi, ini confirm kena punya. Ya, hadiah 100,000. Gila kau. Itu second prize tu 100,000. Ya. Tak apalah, last. Nampak? Itu sebab dia kena sabar tu. Kalau pun kawan dia ajak, tak apalah, pergilah kau. Aku doakan mudah-mudahan kau pun berubah. Macam tu ha. Ya, dia kena sabar. Bukan senang. Macam dah biasa mengumpat kan. Kawan-kawan tengah mengumpat ni, cerita, kau dengar cerita tak? Kenapa? Samsul tu lah. Contoh, si Samsul tu macam ni. Sekali datang lah kita pun tegur, tak payahlah cakap-cakap pasal orang, tak baik tau. Alah, macam kau tu baik sangat. Kadang-kadang macam kau tu baik sangat. Jadi dia pun, yelah, apa cerita? Dia pun join lagi. Makna tak sabar kan? Tapi kalau dia sabar, ya memang aku ni bukan orang yang baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Macam tu. Jadi sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Mendapat 600 tingkatan darjat pahala. Dan yang ketiganya, sabar yang paling tinggi itu mendapat 700 tingkatan darjat pahala, iaitu bersabar dengan ujian dan dugaan yang menimpa kita. Kan? Ujian dan dugaan yang menimpa kita kena sabar. Ni budak ni ni siapa mak ayah ni? Dengan ni ada siapa nak mengaku tak mak ayah ni budak ni? Ya situ ke dah ilaha orang sabar. Abah alhamdulillah. Dia tak jumpa ayah dia. Okey. Jadi yang ketiga tu bersabar dengan ujian dan dugaan. Bersabar dengan ujian dan dugaan. Bak kata orang cantik dipandang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lagi daripada ujian dan dugaan. Jadi bersabar dengan ujian ni sangat tinggi pahalanya. Sabar. Ujian sakit, Allahu Akbar. Itu sebabnya bila seseorang tu sakit, contoh kan ujian sakit, seorang tu sakit, maka Allah akan hantar 2 malaikat. Kau pergi tengok sebulan-sebulan ni cakap apa. Allah bagi kerja kami. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala maha mengetahui saja bagi kerja kat malaikat. Kau pergi tengok apa yang dia cakap bila dia sakit. Maka malaikat ni pun pergi tengok. Allah dia kata apa? Agaknya Allah saja bagi aku sakit ni biar aku boleh rehat kat rumahku. Allah, alhamdulillah dapat rehat kat rumah. Dah berapa hari tak rehat. Ya. Saya pernah kena tak? Sekali tu ceramah kan, Allah, dia punya jadual pelik-pelik. Malam dekat Melaka, Asahan, Jasin, balik rumah. Tiba sebab apa? Sebab hotel semua penuh, kena balik Seremban. Daripada Seremban pergi Melaka, Melaka esok Kem Sungai Udang Melaka. Habis Kem Sungai Udang pagi tu, malam tu dekat Kem Sungai malam tu dekat masjid dekat Sungai Siput Perak. Sampai-sampai tu ceramah sebab jam. Sampai daripada pagi tu perjalanan. Sampai tu ceramah. Dia teruknya. Malam tu Sungai Siput, pagi esok tu Slim River Perak. Habis Slim River Perak, petang tu Batu naik Jambatan Paminang. Malam tu dekat Kulim. Habis kat Kulim Kedah, esok pagi tu Kubang Kerian, Hospital Kubang Kerian Kelantan. Petang dekat petang tu dekat Kompleks Mahkamah Kelantan. Malam Felda Aring Gua Musang. Habis Felda Aring Gua Musang, pagi esok tu Mindef KL. Habis Mindef KL, petang tu dekat International Medical University IMU Bukit Jalil. Malam tu di Bahau. Ingat Bahau tu di Leknah. Rupanya pagi esok tu Pekan, Pahang. Lepas Pekan, petang tu Bera. Malam tu Jelai, Negeri Sembilan. Esok tu langsung Tekulai. Tekulai tu kan, domam tu kan. Ada satu malam tu pula, malam tu Kuala Ketil Kedah tu. Pagi besok tu Kuantan.
Sampai-sampai tu ikut Kuala Kangsar, ikut dalam sampai-sampai dekat hotel Zenith dekat Kuantan. Hotel ni hebat kata. Sampai ke hotel tu azan subuh, pukul 9 pagi tu nak ceramah dekat mana? UMT Kuantan. Duduk kat hotel 2 jam. Hotel mahal 2 jam. Habis dekat situ, habis dekat UMT, petang tu dekat Kuantan Port. Habis kat Kuantan Port pukul 5 petang. Malam tu Melaka. Gila betul. Saya kata, kau ingat aku naik helikopter apa sama marah dengan PA ni. Macam mana kau nyusun jadual kan? Demam. Jadi bila demam tu, Allah Ta'ala cerita nak tak tengok. Malaikat tanya, apa dia cakap? Apa ini Samsul dia cakap? Kalau lah saya cakap, alhamdulillah dapat rehat ceramah demam. Allah bagi aku demam, dapat aku rehat. Maknanya bila dia bersyukur, bila malaikat report balik ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beritahu, kalau itulah yang dia sebut, maka sesungguhnya kalau dia mati akan kumasukkan dia ke dalam syurga. Tapi kalau dia hidup, akan kugantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Macam tu. Tapi kalau orang tu cakap, Allah demam pula, mati lagi baik ni, benda lah macam ni, aduh pening kepala aku, oh ya tak tahan kan, dia berungut. Maka pada ketika itu, bila sampai laporan tu pada Allah, Allah beritahu, maka kau suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Mana Allah tak nak pedulikan dia. Itu sebabnya hati-hati bila Allah bagi ujian dan dugaan, jangan merungut. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Kan? Jadi ujian-ujian yang ditimpa pada kita tak kisahlah masalah rumah tangga ke, sakit ke apa, kan? Semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Saya, sepupu mak saya ada seorang, dia diuji oleh Allah Ta'ala. Dia nampak orang aksiden, maka dia parking motor tepi, dia melintas jalan nak tolong mangsa kemalangan, dia pula kena langgar. Bila dia kena langgar, 3 bulan tak sedarkan diri. Tapi bila sedar, tangan, kaki, berdiri semua nampak macam normal, elok. Satu nikmat Allah Ta'ala tarik kat dia, iaitu lidah dia tak rasa apa-apa. Lidahnya, saraf lidah dia tak boleh rasa. Masam, masin, manis apa tak ada. Hilanglah nikmat makan patin. Nak rasa pedas tak ada, nak rasa masam, masin tak ada. Mula-mula dia makan depan elok, dia berlempar pinggan sebab tertekan dengan hujan Allah Ta'ala bagi kat dia. Orang boleh cakap lah kan dia, tak apa, yang penting kau hidup. Cuba kita hidup, lidah tak rasa apa. Macam tu lah tuan-tuan. Allah uji kan, baru kita tahu nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita. Nikmat tidur kan, lubang hidung sebelah tersumbat macam tidur. Allah kan. Nikmat Allah bagi kat kita. Sekarang masa elok tak rasa, waktu sihat baru tahu nikmat tu. Nikmat ada isteri kat rumah, macam tiba-tiba bini balik kampung ada kenduri, kita suruh dia balik dulu, berhara kat rumah, apa benda pun tak settle. Contohlah, kejap-kejap makan kat kedai, kejap-kejap makan kat kedai. Contohlah kan, dah biasa bini masak. Macam tu lah. Ini contoh lah. Tapi ada tak tuan-tuan yang suka betul bila isteri tak ada? Kan? Itu pun satu nikmat juga. Kan? Jadi terpulang lah tuan-tuan. Ya. Jadi setiap yang Allah perintahkan merupakan pahala, merupakan satu membuat hati seorang menjadi bahagia dan sentiasa berada dalam keadaan tenang dalam mengejar kebahagiaan hidup dunia akhirat. Sebagai manusia kita mestilah memperbanyakkan perbuatan dan mendatangkan pahala kepada kita. Hidup ni nak bahagia senang kan tuan-tuan. Dan nak pula dalam kehidupan suami isteri kan. Saya bagi satu tip sebelum saya terlupa. Dalam rumah tangga nak bahagia, kita kena banyak memberi daripada menerima. InsyaAllah bahagia. Siapa yang sibuk menerima, dia takkan tahu nikmat terima tu kalau dia tak banyak memberi. Cakap saya.
Orang perempuan yang sibuk, saya tak dapat pun itu, saya tak dapat pun ini. Orang tu bang dapat ini, orang tu dapat itu, orang tu dapat ini. Dia sibuk nak terima, maka dia tak akan bahagia. Cara cakap dia. Banyakkan memberi. Abang, saya okey je. Apa yang abang bagi itulah yang terbaik. Macam baru betul. Orang perempuan lagi dia cakap macam tu, lagi banyak laki dia nak bagi. Ini kejap-kejap minta, pasar malam nak, pasar minggu nak, pasar raya nak, warning ke kepada kawan tu kan. Bawa berucap sikit, sabar ya. Memperbanyakkan itu pertama. Yang keduanya memperbanyakkan rasa syukur dalam hidup. Rahsia untuk bahagia sentiasa memperbanyakkan rasa syukur kepada Allah SWT. Kita akan hidup dalam keadaan tenang dan sentiasa mengingatkan nikmat yang telah dikurniakan dari Allah kepada kita. Jangan sesekali meromot, jangan sesekali mengkomplain dengan dugaan yang menimpa kita, kerana sesungguhnya itu semua adalah takdir Allah. Kita sebagai manusia hanya perlu berdoa. Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lemah emas, dia akan minta lemah yang ketiga. Nabi sebut tak pernah cukup. Tapi Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan begitu juga Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Belajar bersyukur. Syukur. Mak ayah kita dulu duduk kampung, tapi bila dia bersyukur, okey. Makan apa mak? Takkan lauk ni? Alhamdulillah, ada lauk untuk kita makan malam ni. Walaupun sayur kangkung, walaupun sayur pucuk paku. Pucuk paku, dulu mana ada orang tanam pucuk paku? Tapi jalan tak sesiapa punya lah kan. Itulah pucuk paku kan, dia tumbuh meliang kan. Macam tu. Makan pucuk paku, ubi kayu kan, lauk daun cubi, lauk pucuk ubi, cacah sambal belacan, mengeletek-ngeletek nyawa dan sedap tentu lah dulu kan. Sekarang dah jadi lauk hotel. Iya, yang Jawa makan sayur bening. Sayur bening kan, sayur air kan, umat sedap kan. Tergantung, terapung, terung, sedap betul. Dulu orang makan lauk tu bukan sebab lauk tu sedap sangat. Dulu makan lauk tu sebab tu je yang ada. Kan? Macam tu. Hari ni orang balik kampung, mak buatlah sayur bening. Suruh mak ni masak lauk bening. Tu cerita dia. Belajar bersyukur kan. Syukurlah dengan suami kita yang ada kat rumah kita hari-hari tak buat apa-apa. Okeylah tu. Kita marahlah dia. Pergilah keluar, nyibuk ke duduk rumah. Tengok. Kawan tu duduk rumah, kau suruh dia keluar. Ya. Bila kawan tu kerja lebih sikit, orang lain pun kerja juga. Marah juga. Macam mana tu? Belajar bersyukur. Nampak suami balik kerja pukul 2-3 pagi. Abang overtime ke bang? Kesian abang. Kejap bang ambil minyak. Kenapa? Nak urut, nampak lenguh sangat tangan abang tu. Baru betul. Tak ada lah dia cari lain. Macam tu. Hari ni ramai lelaki-lelaki dipinggirkan tanpa sedar. Saya nak tanya orang perempuan. Berapa ramai orang perempuan dia nampak, so tak payah tanya perempuan lah, tanya orang lelaki lah. Tolong angkat tangan lelaki yang bila dia sampai rumah, saya tanya dia KPI, sampai rumah duduk ya, isteri tu capai tangan dia picit, tak payah suruh. Berapa ramai? Angkat tangan. Berapa ramai? Yang bini dia memang picit tangan kaki dia ke apa, tak payah suruh angkat tangan. Tak ada tuan-tuan, out. Aku cakap tu kita orang kan. Orang rumah saya tu orang tak sampai tu bang. Syah dah bang. Barulah macam-macam dapat. Kan? Ini tak pandai. Kena cakap sakit betul lenguh, sakit lenguh betul sini. Tak tahu kenapa. Suami dah beritahu. Lenguh betul, tak tahu pasal. Itu dia ada orang jantan, sikit-sikit lenguh, sikit lenguh. Kita dia teruk kat rumah. Tengok tu ayat dia.
Iya dengan macam manalah lelaki ni tak capek mati, dah bagi tahu signal pun dia tak tahu. Iya. Menurut kajian kat Malaysia ni, orang lelaki mati dulu pada orang perempuan, tak tahu pahal. Ya, banyaklah penyakit. Saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya masuk dalam dewan tu semua perempuan. Saya tanya lah, tak ada ke lelaki? Makcik seorang tu menjawab, lelaki habis mati dah. Saya bunyi gelak lah masa tu. Menjawab tahu makcik tu. Iya tu kan. Simple KPI lah. Jadi balik sekarang, orang perempuan tukar. Bini suami duduk je. Bang, macam mana tadi bang? Betul. Tak apalah, awak pun penat. Cik suami, awak pun penat. Suami pun faham kan. Tengok marah orang perempuan, dia tarik muka biasa cakap. Ada je tak puas hati. Cubalah terima segala nasihat orang kan. Barulah suami tu nampak isteri tu pula. Kenapa awak ni? Mari duduk, kaki dia bengkak. Buang kecil. Angin ni. Contohlah. Syukur. Kan? Satu syukur apa? Satu syukur, alhamdulillah Allah bagi isteri abang ni pandai masak. Terima kasih lah sayang. Puji. Orang perempuan ni, makanan ni bukan kat perut ni, kenyang ni, kat telinga. Dia kena puji-puji orang perempuan. Orang perempuan ni kena puji, dia makan puji, settle lah. Laju kerja dia buat. Bagus betul isteri abang. Abang pun tak terbuat apa yang saya buat. Ya Allah, saya boleh masak banyak macam ni. Allah tak terbuat, abang ni hebat, isteri abang. Tahu tak apa. Dia kata kan. Iya. Itulah menzahirkan kesyukuran kita dan berterima kasih kepada isteri kita. Kan? Terima kasih abang kesian, abang kerja penat-penat ni bang. Abang kerja ya Allah hari-hari bang. Ya Allah, abang tak ada cuti ke bang? Tak apalah. Dan sementara abang boleh kerja ni, abang kerjalah. Awak tu pun macam-macam minta, biarlah saya kerja. Wah, kena sebiji lagi. Contohlah. Kan? Jadi demikian itu manusia, kita pada mengamalkan perkara ini agar dapat kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Maka kalau manusia ingin memiliki hidup bahagia, kadang-kadang dia kata bahagia itu ada macam-macam ukuran. Ada yang orang kata bahagia itu bila harta banyak. Ada orang kata bahagia itu bila pencapaian dalam kerjaya dia meningkat. Ada juga orang kehidupan berkeluarganya itu senang, lenang, tenang. Itu adalah bahagia. Maka perlu diingat, sesuatu itu perlulah memiliki tanda. Demikianlah pula bagi orang-orang yang ingin bahagia dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9 yang mana artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Maka dalam ayat ini memberitahu kepada kita tanda-tanda untuk mencapai kebahagiaan ada beberapa perkara. Pertama, menjaga solat 5 waktu. Menjaga salat 5 waktu, jangan pernah melalaikan salat, kerana amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, yakni salat asar, dan berdirilah kamu untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Allah pesan suruh pelihara salat. Jadi jaga salat, insya-Allah yang lain terjaga. Itu benda basic yang perlu kita jaga. Di dalam ayat itu tadi juga beritahu yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan. Tadi dah jaga solat. Yang kedua apa? Tidak membenci seseorang. Jangan bencikan orang lain.
Ya, jangan pernah membenci walaupun dia berbuat kesalahan kepadamu. Cubalah untuk mendoakan dia untuk berubah, kerana terdapat kelegaan dan ketenangan saat kita mampu memaafkan orang lain. Nabi ajar kita, kalau orang buat salah, orang buat jahat, jangan bencikan orangnya, tapi bencikanlah perbuatannya itu. Ya, dia buat kita, maafkanlah. Maafkanlah. Dua perbuatan yang paling mulia di sisi Allah tapi payah nak buat. Apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Yang tu saya dah kongsikan dalam ceramah yang sebelum ni. Minta maaf dan memaafkan. Susah nak buat, tapi itulah yang paling mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, artinya orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, oleh itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jangan kita membenci antara satu dengan yang lain. Pilihan raya dah berlalu, apa lagi nak gaduh-gaduh? Cukup-cukuplah. Pilihan raya yang paling unik dalam Malaysia telah pun berlaku baru-baru ini. Kita pangkah ni sebab tak nak dia ni, orang ni pangkah dia ni sebab tak nak dia ni, tapi dua-dua dapat. Cakap macam mana? Kan? Itu unik lah tu. Kan? Allah Ta'ala ni bagi ujian jam tu tuan. Kan? Kita mampu mengancam, kita mampu susun strategi, tapi perancangan Allah juga lah yang terbaik. Poning-poning kepala, dah habis pilihan raya, kita berbaik-baik sudah tuan-tuan. Jangan kita panjang-panjangkan. Ni dah habis pilihan raya, kita sound kawan kita. Apa perasaan kau bila dah kalah? Itu cari pasal namanya tuan-tuan. Kawan tu bendera pun tak turun lagi daripada pintu rumah dia. Tersahlah tuan-tuan. Yang cukup-cukuplah. Orang politik ni biarlah dia berpolitik. Itu yang dekat kampung-kampung kita, dekat taman-taman perumahan kita, dekat dalam masyarakat, berbaik-baiklah antara satu dengan yang lain. Nabi suruh kita berbaik-baik. Selagi mana dia Islam, selagi mana dia taat perintah Allah, maka kita baik dengan dia. Lain pada tu Nabi tak ajar. Nabi tak ajar, kau jangan baik dengan dia. Kenapa tak tu? Kerana sebab dia geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia, jadi geng pelaksana. Nabi tak ajar. Selagi mana dia Islam, selagi mana dia taat perintah Allah, maka kita kena baik dengan dia. Okay, senang ke tuan-tuan? Saya cakap direct je. Ini kan cerita politik kan? Tak ada. Politik tu bergasar lah tuan-tuan kan? Tapi ini kita masyarakat dan berbaik-baiklah antara satu dengan yang lain. Nak cakap apa tuan-tuan? Dia kutuk kawan tu 2 minggu dia balut kawan tu. Tuntang. Sekali dah habis pilihan raya, ceria, sahabat, nak cakap apa tuan-tuan? Kan? Jadi jangan kamu bencikan sesuatu barangkali dia baik buat kamu, jangan kamu suka sesuatu barangkali dia tidak baik buat kamu. Dalam Quran ada sebut, dalam hadis pun ada sebut. Hati-hati. Yang ketiga, nak bahagia dunia akhirat, tunaikanlah zakat. Allah SWT melalui ajaran Islam mengajarkan kita bukan hanya untuk menerima, tapi juga untuk memberi. Namun lebih baik untuk memberi daripada meminta. Di sinilah anjuran berzakat menjadi relevan dalam agama. Ketika tidak mampu untuk berzakat, ada cara lain yang boleh kita lakukan, yakni bersedekah, berinfak ataupun lain-lainnya. Dengar masjid ni nak buat kutip sumbangan untuk apa? Untuk membesarkan masjid lagi, contoh, cepat-cepat bagi. Nak tukar kapet, cepat-cepat bagi. Nak renovate bilik air. Bilik air lepas ni buat bedahnya ni dia flush. Flush. Canggih betul. Contoh kan pakai sensor je bilik air tu. Contoh kan nak upgrade. Okey, sumbang. Kan? Mana tahu. Kan? Formula kita zakat. Zakat ni ingat zakat fitrah kan? Termasuklah zakat harta, zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat emas perak kita, kena cek. Yang keempat apa dia? Tidak berkeluh kesah. Untuk mencapai proses kedewasaan, pasti kita mengalami masa-masa untuk berkeluh kesah. Kerana Allah telah menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan juga tanam-tanaman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu dia ujian dugaan Allah bagi kat kita, ya. Jadi kenalah sabar. Siapa yang bilang itu? Mungkin beriu orang bilang itu faham kan? Jadi mana kata jangan berkeluh kesah, sabar. Aduh, payah betul sekarang ni. Aduh, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun baca istighfar. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasanya 3 kali. Malam tu rajinlah imam baca 10 kali. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kat belakang. Aduh 10 pula ada malam ni. Mengeluh kan? Istighfar okeylah tu. Kadang-kadang duduk seorang-seorang kat rumah belum tentu buat. Elok ikut imam tu istighfar. Kan? Iya. Aduh panjang pula doa imam ni. Buatnya malam tu doa tu makbul. Ya Allah, kau berkatilah rezeki jemaah pada malam ini. Ya Allah, murahkan rezeki. Berikanlah keselamatan kepada kami, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Doa tu semua. Malam tu makbul pula. Sejahtera je kita. Mana kita tak perasan kan? Itu sebab untung sebenarnya jemaah, imam tak pernah lagi doa. Tak doa untuk semua. Imam doa untuk semua. Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Mana pernah imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir sahaja, ya Allah, yang lain tu mampu lah. Mana ada? Imam doa untuk semua kan? Kita tinggal amin. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Dalam hati panjanglah doa imam malam ni. Jangan berkeluh kesah kan? Duduk kat rumah belum tentu lagi kita doa panjang macam tu. Imam lah malam tu baru lepas kena marah dengan bini dia. Rasa tak aniaya sangat. Doa dia tak ada roblok tu. Bukan imam sini. Imam tempat lain. Kan? Jadi sabar. Kan? Jangan berkeluh kesah. Yang kelima, menjaga kemaluannya. Patut diakui perbuatan zina sepertinya sudah dianggap biasa dan lumrah oleh sesetengah orang. Banyak umat Islam melupakan kewajipannya untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Maka dari itu barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pemikiran, ucapan, tindakan, berarti mereka telah menjaga agamanya. Kadang-kadang dia baik kat sini, sampai di sempadan Thailand lain perangai dia. Macam tu. Thailand juga yang disebut. Pergi ke sana dah lain perangai dia. Dia dengan kawan-kawan dekat sini elok. Sampai Thailand. Kebetulan dia pergi utara. Lepas tu kawan, jom kita masuk Thailand je nak. Masuk Thailand je. Dia pun masuklah ikut jalan lorong tikus. Sampailah ke Thailand. Sampai ke Thailand adalah kawan yang nakal, dibawalah pergi ke pusat penyembelihan ayam. Faham? Dia pergilah ke pusat penyembelihan ayam. Dia pun kerjakanlah ayam itu secukupnya. Yang tak faham tolong tanyakan kawan aku, takkan explain detail lagi dah, takat tu. Dia pun mengerjakan ayam yang berkenaan. Setelah puas dia mengerjakan ayam tu, dia keluar daripada pusat penyembelihan ayam tu, tiba-tiba perut dia berasa lapar. Dia boleh tanya dengan rakan-rakan sejenayahnya tu tadi, weh, kat mana nak cari restoran halal? Bayangkan tu, dia mengerjakan ayam tadi, dia tak tanya halal haram. Tang menterdarah cari restoran halal. Nak cakap apa tuan? Orang kita ni dia jahat macam mana pun dia tetap cari restoran halal. Kan? Itulah dia. Jadi jangan main-main dia. Benda tu jangan, hati-hati. Nak pula tuan-tuan sekarang ni, kalau nak urut tadi kan, perempuan tadi dah tak picit tadi dah tak ada. Dia pun carilah orang yang boleh picit tapi berbayar.
Dia pergilah ke rumah urut yang ada dekat sekitar Raub, Kuantan. Rumah urut tu pula memang pakar betul, daripada Thailand, Vietnam, Filipina. Bila boleh urut tu sampai kepada satu Swiss. Salah tempat pijit aja, datanglah permintaan alang-alang pijit. Dia pun bayarlah servis-servis tambahan. Saya tahulah, saya pengarahan undang dulu. Bila kita orang serbu tempat rumah-rumah urut tu, banyak dapat tangkap tuan. Iya. Dan cakap apa? Itu sebabnya. Kan dia perlu menjaga kemaluannya. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 hingga 31, artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jaga. Yang keenam, bersikap rendah hati. Jadi jangan kita hidup belagak. Jangan kita belagak dengan orang, rendah hati, kesiankan orang. Bukan semua orang memiliki hidup berkecukupan. Jika diri kita tergolong dalam orang yang berkecukupan, tanamkanlah sifat rendah hati agar terhindar dari sifat sombong yang boleh merugikan kita. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Nabi sebutkan, sebesar biji sawi sombong pun tak masuk syurga, apatah lagi memang kau belagak. Aku rasa akulah orang yang paling hebat sekali dekat dalam Raub ni. Contohlah kan, dia katakan habislah macam tu. Kan, saya pegawai yang paling tinggi sekali pangkat dekat dalam daerah Raub ni, habis. Hebat mana pun kita tuan-tuan, sampai masuk pencen. Sampai masa Allah ambil balik, saya pernah bergelar pengarah undang dulu. Sampai masa pencen, dapat kad pesara, tunjuk dekat hotel, dapat 10%. Nampak macam mana? Sampai masa kita pencen. Jadi jangan kita sombong. Sombong itu akan merugikan kita. Tapi fikirkanlah orang yang lebih susah pada kita. Jadilah orang yang baik. Sikitnya rasa cukup, banyaknya boleh kongsi. Faham perempuan? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham tak? Dia tanya perempuan, faham tak? Marah betul dia sebut kongsi. Kongsi ni sedekah. Jangan fikir kongsi suami aja, marah aja. Saya dah tak konyang dah kalau marah 3-4 hari. Saya ingat Samsul rau-rau kena, Samsul lain dia buat, Samsul lain dia kena. Itulah. Macam mana nak marah pun kawan juga kan. Itulah dia tuan-tuan. Orang dia pun kadang-kadang tengoklah dulu kau nak marah siapa. Dalam hidup akan selalu ada orang lain. Okey. Yang mana bila disebut rendah hati tadi, saya kata kongsi, tolong orang lain, banyakkanlah memberi, selalulah memberi. Dalam hidup akan selalu ada orang yang akan peduli kepada kita, maka selalu memberi akan jauh lebih baik daripada meminta, kerana memberi adalah satu bahagian di dalam kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya apa? Memberi lebih baik daripada menerima. Dan begitu juga Nabi sebut, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Kemudian yang ke-8, hindarilah permusuhan. Dalam hidup ni kita tak mampu mencegah orang yang menganggap kita sebagai musuh, tetapi kita mampu mengubah itu dengan selalu berbuat baik kepadanya perlahan-lahan. Mudah-mudahan mereka akan melihat kebaikan kita dan mengubah musuh itu menjadi teman. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 34 yang artinya, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antaramu dan dia seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Jadi semua orang nak dapatkan kebahagiaan, bahkan orang yang jahat sekalipun ingin hidup bahagia di dunia ini. Maka untuk itu setiap orang akan melakukan apa juga untuk mendapat kebahagiaan. Sebagai seorang Islam, kebahagiaan haruslah diraih dengan cara baik dan diridai oleh Allah SWT. Maka tidak hanya akan mendapat kebahagiaan di dunia, tapi juga akan mendapat kebahagiaan di akhirat.
Apakah yang kena ada? Sabar. Tadi mula saya dah cerita. Sabar kena ada. Syukur kena ada. Sabar, syukur. Ketiga, tawakal, berserah pada Allah. Allah, biarlah Allah tentukan apa yang terbaik untuk kita. Keempat, tawakal, serahkan kepada Allah. Tak, itu lagi tiga, tawakal. Keempat, redha dengan apa yang Allah bagi kat kita. Baik semua. Pertama, sabar, syukur, tawakal, redha dengan apa ujian dan dugaan yang menimpa kita. Dan yang kelimanya ikhlas. Buat satu perkara dalam hidup kita, apa juga kita buat, biarlah ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Maka tak ikhlas aku. Dia kalau ikhlas, dia serah segala-galanya pada Allah untuk tentukan yang terbaik. Dia tak harapkan ganjaran manusia. Kalau manusia bagi itu, alhamdulillah, dia yakin itu semua berlaku dengan izin Allah. Kan? Jadi jangan kita apa, ikhlas sangat-sangat. Kerja tak naik pangkat pun tak apa. Tak naik pangkat tak apa. Relax je. Tak naik pangkat, tapi Allah bagi apa? Allah bagi isteri baik, Allah bagi anak-anak berjaya, Allah bagi mak kita sihat, Allah bagi keluarga kita sihat. Dia tak dapat apa? Tak dapat duit banyak. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki dia cukup. Kawan-kawan semua selalu berbaik-baik, tolong-tolong dia. Kemudian adik-beradik pun banyak tolong-menolong. Alhamdulillah, tak pernah rasa susah dalam hidup dia. Macam itulah. Walaupun dia bukanlah kaya sangat. Itu yang kejar, yang beritahu tadi. Jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Dan bila kita tengok ikhlas itu juga, Allah akan bagi macam-macam yang tidak terbayang kat kita. Percaya pada hikmah. Adalah benda-benda baik Allah nak bagi kat aku ni bila aku buat dengan ikhlas. Aku tolong orang, rupanya ada orang tolong aku. Macam cikgu lah, seorang guru. Dia dengan ikhlas mendidik anak-anak murid dia. Rupa-rupanya dalam masa yang sama, tanpa dia sedar, anak dia pula dididik dengan ikhlas oleh orang lain. Contoh macam tu lah. Jadi makna kata kita kena pegang ni. Dan bila kita lihat dalam bab kehidupan kita di dunia dan di akhirat, maka kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Barang siapa yang menginginkan keberuntungan di akhirat, dan kami akan tambahkan keberuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keberuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia, tapi dia tidak akan mendapat apa pun bahagian di akhirat. Maknanya surah Asy-Syura Nabi tahu siapa yang mengejar keuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Baik kejar akhirat. Dan sebagai penutup saya nak share tentang surah As-Saff. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 ni Allah Ta'ala beritahu apa? Mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Perniagaan menguntungkan itu yang dapat membebaskan kamu daripada azab siksaan api neraka yang tak terperi sakitnya. Maka apakah perniagaannya itu? Iaitu perjihad membela agama Allah dengan dua perkara. Apakah dia? Dengan diri sendiri dan juga harta benda. Dengan harta benda dan diri sendiri, maknanya dengan duit kita sedekah, kita bantu ke jalan Allah, dan diri sendiri, jaga diri supaya buat benda-benda yang baik. Maka apakah keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, akan mendapat syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan di dalam kehidupan kamu. Dan yang keempat, Allah akan berikan kejayaan kepada kamu yang mana cepat masa berlakunya. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Cuba baca. 4 keuntungan: keampunan dosa, syurga adnin mengalirnya air sungai di bawahnya yang boleh diminum, boleh dimandi.
Yang ketiga, Allah berikan pertolongan. Dan yang keempatnya, Allah berikan kemenangan yang mana cepat masa berlakunya. Nak berjaya tapi tak boleh tunggu lama, nak cepat, itulah cara dia. Berjihad, berjuang, membela agama Allah dengan dua perkara, harta benda dan diri sendiri. Jadi tuan-tuan nak senang, tuan-tuan nak berjaya, tapi modal tak nak keluar, susah. Maksud modal apa? Sedekah banyak-banyak, harta benda, tolong orang susah. Dalam surah Ali Imran ayat 92 memberitahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintainya, yang kita suka tapi tak kena bagi. Dan begitu juga tuan-tuan dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya bala dan musibah, saya ulang balik, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu sebab kena bagi sedekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukup nak sekadar itu tuan-tuan. Kita ni nak bahagia di dunia, nak bahagia di akhirat. Tak ada siapa pun kalau nak bahagia. Aku nak bahagia dunia je, akhirat tak bahagia pun tak apa, tak ada. Semua orang nak bahagia kedua-duanya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan kita berjaya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat seperti mana yang diidam-idamkan. Amin ya rabbal alamin.